إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة والدين ومؤلفين جميع روح المسلمين خصوصا إلى حضرة الروح إسماعيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali syukur pada Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik Allah. Allah memberikan kita ruang dan masa yang baik untuk berbuat kebaikan. Masa ni adalah satu nikmat anugerah daripada Allah dan masa ni tak boleh berpatah balik. Masa akan terus berjalan. Begitulah perjalanan hidup kita. Masa akan terus berjalan seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, masa yang berlalu jadikan masa itu sebagai masa taubat. Masa semalam, masa yang lepas. Jadikan masa itu sebagai waktu taubah. Sebab kita tidak tahu masa yang berlalu atas diri kita itu kita lakukan perkara yang Allah redha atau Allah tidak redha. Sebab kita bukan insan yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada silap. Maka jadikan masa lalu kita itu sebagai waktu taubat kita. Dan hari ini jadikan waktu kita dipanggil waktu at-ta'ah wal ibadah. Kerana hari ini adalah satu nikmat dan kurnia Allah. Kalau kita tak gunakan untuk berbuat taat dan ibadat, kita tergolong dalam golongan orang yang rugi. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Sebab masa ni dia takkan ada lagi. Dia takkan dapat lagi. Hari ini adalah anugerah daripada Allah. Supaya kita gunakan masa nikmat yang ada pada kita sekarang ini, kita melaksanakan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita dapat jadi hamba Allah yang menunaikan haknya, sentiasa buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung kitab kita muka surat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada sah syukur seseorang itu. Mana tak terjadi syukur kita. Melainkan meninggalkan ia tadbir bagi nafsunya. Kerana orang yang syukur itu tiada berbuat maksiat bagi nikmat Allah. Tiada terjadi syukur, tidak sah syukur selagi ia ikut hawa nafsu dia. Selagi dia ikut tadbir hawa nafsunya, ikhtiar hawa nafsu dia. Sebab orang yang syukur ini, orang yang menggunakan segala nikmat dia tadi buat baik.
Bila ketika dia guna nikmat Allah ini, dia buat jahat, buat maksiat, maka orang ni kufur nikmat. Allah kurniakan nikmat umur, tapi kita buat maksiat. Allah kurniakan kepada kita nikmat tubuh badan, anggota yang 7, kita buat maksiat. Maka kita tidak dinamakan orang yang syukur dengan nikmat Allah, sebab kita telah kufur dengan nikmat. Jadi tak terjadi syukur. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang dapat sifat syukur ini orang yang dia kenal akan anugerah Allah. Ini orang yang boleh melaksanakan syukur. Dia kenal akan anugerah Allah ini tadi. Dan orang yang nak mengenal anugerah Allah, mesti dia kenal Allah. Sebab itu kata ulama, seseorang yang apabila dia ini nak menjadi seorang hamba Allah yang saleh, dia nak menuju kepada Allah, nak jadi orang saleh, orang baik pada sisi Allah, kata ulama, dia kena lalui beberapa perkara. Yang pertama, dia kena lalui perjalanan taubat dipanggil. Bila hati kita ni penuh dengan salah, dia takkan nampak cahaya, sebab dosa ni zulmat. Bila hati ni dia penuh dengan kegelapan, dia takkan nampak kebenaran. Dia takkan dapat cahaya itu, cahaya kebenaran, sebab hati ni penuh dengan kegelapan. Sebab itu orang yang nak menuju kepada Allah, nak jadi orang yang saleh, yang tak dirugikan di dalam kehidupan ini, jalan pertama mesti taubat. Mesti taubat. Tak ada jalan lain. Sebab itu kalau kita tengok perjalanan Sayyidina Adam AS, jalan pertama sekali, jalan taubah mesti. Ini apa yang dididik oleh Allah kepada kita. Allah didik kita sebenarnya. Setelah kita melalui proses taubat, taubatan nasuha. Taubat yang nasuha, maknanya bila kita dah taubat, kita tak akan kembali lagi. Dan taubat ini kena laksanakan dosa yang bersangkut paut dengan Allah, dosa yang bersangkut paut dengan manusia. Selesai kan? Kesalahan yang bersangkut paut dengan Allah, kesalahan yang bersangkut paut dengan makhluk Allah. Selesai kan? Kalau kita pernah duduk pada bab menzalimi makhluk Allah, selesai kan? Jangan takut minta maaf tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dekat sana azab. Jangan malu nak minta maaf. Sebab di sana yang tunggu kita azab. Itu prosesnya. Kenapa aku tak boleh jadi baik? Kenapa aku tak boleh ke depan lagi? Kenapa aku tak boleh nak berubah lagi? Kenapa zikir Al-Quran tak boleh meleburkan sifat mazmumah dalam hati kita? Kenapa tak boleh? Padahal Al-Quran ni cahaya. Zikir cahaya, selawat cahaya, ilmu ni cahaya. Kenapa dia tak boleh menembusi hati kita? Tak boleh menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam qalbun kita. Kita kena tanya. Kalau kita yang dah belajar 20 tahun, tuan-tuan, daripada segi teori, orang yang dah mengaji 20 tahun, dia gagal. Macam mana tuan-tuan? Gagal ni bukan pada ilmu. Maksud saya gagal ini tadi, kerana natijah pada ilmu ni tadi, dia mendidik kita menjadi ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita duduk dalam jalan, kan Imam Ghazali sebut kepada kita, ilmu yang manfaat itu, semakin berilmu, semakin takut kepada Allah.
Ini ilmu manfaat. Bukan semakin kita belajar, semakin banyak ilmu. Itu bukan natijah dia, tuan-tuan. Ya. Kalau kita mengaji lama, tetapi tidak boleh membentuk peribadi yang baik, maka kita tidak dapat natijah maqasid daripada ilmu itu sendiri. Mana kita gagal dalam ilmu, tuan-tuan. Ya. Yang ni kita kena fikirkan. Yang kedua, jalan untuk menuju kepada Allah jadi orang saleh, kena lalui jalan ilmu dan makrifah. Kita kena kenal. Kalau tak, kita tak boleh jadi orang syukur, tuan-tuan. Kita tak boleh mensyukuri akan nikmat Allah. Tak boleh. Tak terjadi kalau kita tak melalui jalan ilmu dan makrifah. Ada orang kata, saya duduk dalam majlis ilmu tak faham. Faham bukan kerja kita, tuan-tuan. Baru ni ada satu seorang yang saya tak, seorang guru lah, dia ada buka madrasah, datang jumpa saya, tanya saya, Ustaz, boleh tak saya minta satu jawapan? Saya mengajar murid-murid saya, tapi murid saya tak boleh jadi baik. Sampai saya marah, Ustaz. Satu je tadi, saya bagi tahu pada sahabat ni. Saya kata, Allah sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tak ada hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberi hidayah siapa-siapa yang Allah hendak. Kerja seorang guru ni dia menyampaikan. Yang menyampaikan kepada maqasid ilmu ini bukan guru. Yang menyampaikan kepada maqasid ilmu itu Allah. Amal ma'ruf kerja hamba. Yang memberi hidayah itu hak Allah. Lalu saya pun pesan, saya kata seorang pendidik, jika dia tidak boleh dididik, maka dia bukan seorang pendidik. Maka jadikan murid ini sebagai guru kita. Seorang guru, dia akan menjadikan muridnya guru dia. Tuan-tuan faham tak cakap saya? Seorang guru, dia akan jadikan murid ini guru dia. Kenapa? Kalau kita melihat pada murid kita, maka jadilah kita jadi pemarah, kita jadi tak sabar. Maka belajarlah daripada murid kita untuk meredakan, meminimumkan kemarahan, menjadikan murid kita ini sebagai guru kita untuk mendapatkan kita ini sebagai orang yang sabar. Tak mungkin seorang yang pemarah boleh mendidik muridnya menjadi lembut hatinya. Boleh tak, tuan-tuan? Tak mungkin. Tak mungkin seorang guru yang tidak sabar boleh melahirkan seorang murid yang sabar. Ini ilmunya, tuan-tuan. Hak Allah tu jangan kita jangan fikir dulu. Ini segi ilmunya. Maka kalau kita nak mendapat seorang murid yang sabar, maka jadilah guru yang sabar. Kalau kita nakkan murid kita yang lembut hatinya, maka jadilah seorang guru yang lembut hatinya. Kalau kita ingin menjadikan murid kita seorang pemurah, maka jadilah seorang guru yang pemurah. Kalau kita inginkan murid kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maka jadilah seorang guru yang akhlak dia yang baik. Mudah Maka seorang murid itu maka menjadikan gurunya itu sebagai guru, dan seorang guru maka dia menjadikan muridnya itu sebagai gurunya untuk dia membetulkan kesilapannya.
Kata terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak susah pun tuan-tuan. Sebenarnya senang. Sebab itu kalau kita nak menuju kepada Allah, nak jadi orang baik, lalui fasa ini, fasa ilmu dan makrifat. Nak jadi orang syukur, kena melalui fasa ilmu dan makrifat. Tak mungkin kita tak kenal, tak mungkin kita yang tidak mengenal siapa yang pemberi, kita boleh bersyukur kepada si pemberi dan mengikut kehendak pemberi. Kita kenal Allah. Sebelum saya nak datang ke Pulau Terengganu, tuan-tuan, saya bercakap dengan murid saya. Jika kita tak boleh patuh kepada yang nyata, yang nampak, bagaimana kita boleh patuh kepada yang gaib? Saya cakap dengan murid saya, tuan-tuan. Kalau tak boleh ikut kepada yang nampak, yang nyata, macam mana nak patuh pada yang gaib? Kita disuruh patuh pada yang nampak dulu. Siapa yang nampak, tuan-tuan? Saya nak tengok tuan-tuan macam mana saja saya jom kita sembang-sembang malam ni. Sejuk ni, tuan-tuan. Ini kerak kencing malam ni. Sebab sejuk, hujan. Yang nampak tu Rasulullah. Yang gaib itu Allah. Sebab yang nampak ini mengajak kita patuh kepada yang gaib. Ini kan perintah Allah, tuan-tuan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, jika kamu semua kasihkan Allah, ikut Sayyidina Muhammad. Maka dengan mengikut Sayyidina Muhammad ini, yuhibbukumullah, tanda kamu cinta Allah. Kalau kita tak boleh patuh pada yang nampak, macam mana kita nak patuh kepada yang gaib? Sebab Allah itu tak nampak, tapi ada. Belajar patuh kepada syariatnya. Belajar kita patuh kepada syariat. Sebab yang nampak itu membawa kita, mengajar kita supaya patuh kepada yang gaib. Yang nampak itulah yang mengajar kita, yang mengajak kita cinta kepada yang gaib. Itu dia. Bukan saja-saja, tuan-tuan. Tak mungkin kita boleh syukur dengan Allah. Allah ni gaib. Tak nampak. Sebab itu kita tak nak bersyukur dengan Allah. Kita ikut nafsu kita. Kita boleh ikut perintah nafsu. Tapi pelik, tuan-tuan. Nafsu ni gaib ke nampak? Nafsu duduk dalam kita kan, tapi dia pun gaib juga, tak nampak. Duduk dalam. Kita boleh patuh kepada nafsu, tak boleh patuh kepada yang menjadikan nafsu. Yang menjadikan nafsu, perintah kita supaya didik nafsu, supaya nafsu ini nafsu yang patuh kepada pemilik nafsu. Siapa pemilik nafsu? Allah. Kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka Allah suruh kita didik daripada amarah kepada mutmainnah. Nafsu yang tenang. Maka kata ulama, apa makna tenang? Tenang kita menerima setiap hukum hakam Allah. Kita dah tak ada memberontak. Tenang kita menerima segala ahkamillah, segala hukum dia tenang. Orang yang tenang ni orang apa, tuan-tuan? Orang redha.
barulah dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Ini baru diiktiraf sebagai orang alim, diiktiraf sebagai orang saleh oleh Allah Taala. Ya. Bukan senang tuan-tuan, ya. Baik. Kerana orang yang syukur itu tiada berbuat maksiat bagi nikmat Allah, maka setengah daripada nikmatnya, apa setengah nikmatnya? Akal yang ada pada engkau itu. Ini setengah daripada nikmat yang musannif tunjuk kita akal. Kata Allah bagi kita akal, kita buat apa tuan-tuan? Allah bagi kita akal, kita buat apa? Kita banyak fikirkan perkara yang kita nak tinggal daripada yang kita nak pergi. Macam kita nak pergi haji tuan-tuan, tuan-tuan banyak fikir yang nak tinggal ke yang nak pergi. Persiapan tu. Persiapan, tuan-tuan akan beli beg, tuan-tuan akan cari ubat, tuan-tuan akan fikir kalau kat sana sakit macam mana, tuan-tuan beli ubat. Kat sana kalau sejuk macam mana, tuan-tuan beli baju sejuk. Kat sana kalau kita akan dapat, kalau saya susah, saya nak pergi minta tolong kat mana, maka kita tahu kalau musim haji, kita akan pergi di tabung haji. Tahu tak tuan-tuan? Kan kita orang buat haji. Kenapa kita tak pernah fikir, kalau aku sakit kat sana, apa ubat aku nak cari? Sakit tu kat mana tuan-tuan? Dekat akhirat. Akhirat yang kini kita nak pergi ni, dan dunia ni kita nak tinggal lah. Nak tinggal lah tuan-tuan. Kita dah jauh dengan dunia dah ni. Kita dah mula jauh ni tuan-tuan. Lepas tu bila kita mula jauh dengan dunia ni tadi, kita banyak lupa dengan dunia. Letak barang lupa, letak kunci motor lupa, letak cermin mata lupa. Padahal cermin mata atas kepala ni. Cermin mata letak atas kepala lupa. Letak mana cermin mata ni? Sebab kita dah jauh tinggal lah dunia ni. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Macam kita nak pergi haji, naik kapal terbang. Makin jauh kita tinggalkan Malaysia. Tak fikir dah tuan-tuan. Dah nak dekat dah. Dah nak dekat dah. Dengan tanah haram. Dah nak dekat dah. Tak nak tuan-tuan? Begitulah orang yang dah hampir dengan akhirat. Maknanya tanda yang Allah bagi, kita ni dah hampir dengan akhirat. Dah hampir dengan liang lahat. Akal. Baik, itu hadis yang selalu saya ulang pada ni. Sehingga kan Nabi kata orang berakal itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ni orang berakal. Orang pandai, dia sentiasa cuba mujahadah nafsu dia. Mujahadah, lawan nafsu dia. Dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Dia orang berakal. Jangan kita ikut nafsu kita tuan-tuan. Berapa tahun kita dah mengikut akan kehendak nafsu kita. Kita menjadi orang yang gagal sebagai hamba Allah. Gagal sebagai hamba Allah, tetapi kita menjadi hamba selain Allah. Jadi hamba dunia, jadi hamba makhluk, jadi hamba nafsu, jadi hamba syaitan. Sebab kita ikut ini. Jangan kita ikutkan kehendak tu. Biar kita dengan dunia menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Biar kita dengan makhluk dan asbab makhluk ini menjadi kita dekat dengan Allah. Dan dengan nafsu yang ada pada kita, menjadikan nafsu ini kita bawa dia dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Susah dah. Sampai orang kata, Ustaz, susah lah macam tu masuk syurga. Mana senang tuan-tuan. Syurga ni memang susah tuan-tuan. Nak datang surau ni susah tak susah tuan-tuan? Susah tuan-tuan. Dah bukan kena bayar. Ya tak? Kita nak pergi tengok bola.
kena tiket tu tak? Lepas tu nak masuk tu tuan-tuan, kan kena bersesak-sesak, kena berebut dulu, belaga dengan orang. Ini seluah-luah pintu tuan-tuan, tak ada belaga dengan orang. Nak masuk kan? Tapi nak masuk tu susah. Nak sampai tu susah. Dan dah sampai ni susah tuan-tuan. Kan senang? Sebab jalannya, sebab kita akan memperolehi nikmat Allah. Ni yang dikatakan kita perlu ada pengorbanan. Senang cakap macam ni tuan-tuan. Kalau nak syurga, kena berpenat-penat di dalam dunia supaya kita berehat di sana. Kita kena penat-penat dalam dunia supaya kita berehat di sana. Kerana kena penat-penat tuan-tuan. Sebab akhirat ini kita kena penat. Ya, nak mengaji penat, masya-Allah, susah tuan-tuan. Nak jadi hamba Allah ni susah. Ya. Kita tengok perjalanan Sayyidina Rasul, ada perjalanan yang senang. Ada tuan-tuan, lahir ayah tak ada. Masa kecil, ibu meninggal. Nampak tak? Kemudian kena lalui fasa-fasa yang susah. Tiba-tiba kita nak masuk syurga senang-senang tuan-tuan. Malam-malam tidur, tak payah bangun. Kemudian masuk syurga. Hari-hari kita baca WhatsApp, Quran tak baca, nak masuk syurga. Senang sangat macam tu tuan-tuan. Semayang sunat tak payah. Bila semayang sunat sikit, kita sakit lutut, betul tak? Kita jalan pergi ke Thailand boleh tuan-tuan. Bukan apa, makan somtam aja. Gimana? Di Thailand buat benda? Makan somtam. Terengganu ada tuan-tuan somtam. Tapi hal dunia ni kita boleh tuan-tuan, kita boleh. Tak ada benda pun. Tak ada benda. Kita sanggup tuan-tuan. Takkan dengan macam gitu kehidupan kita boleh masuk syurga. Cuba kita fikirkan. Bolehkah aku masuk syurga dengan apa yang aku buat sekarang? Bolehkah aku masuk syurga dengan cara hidup aku sekarang? Kita mau tidak mau, kita akan menuju ke sana tuan-tuan. Kita rela tak rela, kita akan pergi ke sana. Percayalah. Kawan-kawan kita dah pergi dah tuan-tuan. Tuan guru kita dah pergi. Saya kalau ngajar sini, saya selalu terbayang-bayang tuan guru kita akan duduk kat tempat din. Itulah tempat kebiasaan tuan guru kita. Memang saya terbayang, seorang-seorang dah pergi. Jemaah kita di Padang Midian ni pun seorang-seorang telah tinggal dengan kita. Takkan kita tak pergi tuan-tuan? Takkan kita tak pergi? Dan kita pasti pergi. Jadi kita kena muhasabah tuan-tuan, supaya kedatangan kita itu disambut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh malaikat Allah. Ahlan wa sahlan, salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Kita nak macam tu tuan-tuan. Baik akal. Jika tiada ada akal itu, membezakan anak Adam dengan sekalian binatang. Kalau akal tak ada, kita sama dengan binatang. Binatang ada nafsu, tapi dia tak ada akal. Maka Allah bezakan kita dengan binatang adalah dengan akal. Lepas itu kata ulama, kalau seekor binatang mati dan seorang manusia mati, maka bangkai seorang manusia itu lebih busuk daripada bangkai seekor binatang. Kambing mati, kami makan rumput dia tuan-tuan. Kita semua makan dalam perut kita ni. Rumput makan, kambing makan, ayam makan, gandum makan. Semua ada tuan-tuan dalam perut kita. Apa yang tak ada? Baik. Nescaya bersamaan engkau dengan binatang dan batu dan kayu.
Senya tiada tadbir bersamaan binatang dan kayu itu. Binatang, kayu, semua mengikut tadbir Allah. Nampak tak? Mereka ada nafsu, tapi mereka tetap ikut tadbir Allah. Tapi kita ada nafsu, ada akal, kita lari daripada tadbir Allah, kita ikut tadbir nafsu kita sendiri. Jadi jangan sampai ilmu yang ada pada kita, maka dia dikawal oleh nafsu kita. Kita nak ilmu yang ada pada kita dapat membentuk nafsu. Dapat bentuk nafsu kita. Bukan nafsu ini yang kawal ilmu yang ada pada kita. Lalu akal kita ini telah hilang kewarasan. Karena timbang tara tu dah hilang. Apa penimbang dia? Ilmu. Kerana tiada akal padanya, pada binatang, pada kayu tak ada akal. Dan akal itu melainkan meneleknya ia kepada akhirnya. Ini kerja akal. Akal dia akan fikir bagaimana akhir dia. Apa akhir kita? Akhirat. Allah bagi kita akal. Baik. Selama kita hidup ni tuan-tuan, anugerah yang Allah beri kepada kita. Jadi asbab anugerah yang Allah bagi kepada kita jadi asbab untuk kita akhir selamat. Itu selalu saya sebut. Ada orang yang dia letakkan asbab pada dia ilmu. Jadikan asbab ilmu menuju kepada akhirat dalam keadaan selamat. Ada orang dia jadikan asbabnya harta. Maka jadikan harta ini menjadi asbab dia selamat dekat akhirat. Anugerah yang kata nikmat. Sebab setiap orang ni Allah bagi lain-lain tentang. Lain-lain Allah bagi. Tak sama. Ilmu pun Allah bagi lain-lain tentang tak sama. Ada orang dia mahir bab ni. Ada orang dia mahir bab ni. Ada orang dia mahir bab ni. Ada orang dia nampak macam ni. Dia macam tu tuan-tuan. Tak sama bahagian kita, tak sama. Tapi jadikan bahagian-bahagian ini menjadi asbab kita dapat masuk syurga Allah. Mudah aja. Tak susahlah dengan Allah tuan-tuan. Senang aja. Dengan Allah ni terlalu senang. Kemarin kot, ini saja kongsi dengan tuan-tuan. Kemarin ada satu orang jumpa saya. Ustaz, saya semayang, saya tak boleh nak sebut sahaja aku semayang fardu zuhur. Macam mana nak buat Ustaz? Sampai dia letakkan kertas kat depan je. Tulis itu, sahaja tak boleh sebut. Dia tak boleh. Baru je. Saya cakap dengan dia senang. Saya kata jangan tinggal semayang. Teruskan semayang. Walaupun tak boleh sebut. Sebab hakikat niat itu dipanggil lintasan. Abang tahu tak abang semayang zuhur tu? Tahu. Semayang zuhur tu tahu tak fardu? Tahu. Selesai tak? Selesai. Tak boleh sebut tak apa. Orang yang kafir, dia masuk Islam. Dia tak boleh sebut Fatihah. Tak boleh baca Fatihah. Ke dia tak payah semayang tuan-tuan? Dia kena semayang. Tapi kata ulama macam mana? Selama dia tak boleh lagi. Cukup sekadar dia zikir selama mana surah Al-Fatihah. Jadi nak cerita, rahmat Allah ni luas tak tuan-tuan? Luas. Nak cerita yang tu je. Jangan sampai kita tinggal semayang. Sebab kalau kita susah hati, ketika itu tuan-tuan, masuk tak syaitan? Syaitan kata apa? Kau tak boleh sebab dah. Tak sah. Tak payah semayang dia kata. Daripada tak sah, baik tak payah semayang. Nampak syaitan pandai tak? Dan kita lupa tentang keluasan rahmat Allah. Bukan kita tak nak sebut, tapi kita dah lupa tuan-tuan. Tak boleh. Usaha juga tak boleh. Maka buatlah sekadar mana yang boleh. Nampak tak tuan-tuan? Allah ni sayang kita.
bulan Ramadan, kalau tak boleh puasa sebab sakit, boleh buka tak tuan-tuan? Boleh. Kita ni sebenarnya manja tuan-tuan. Manja. Ya. Sampai bulan Ramadan, kita ni sakit, tak boleh puasa. Kena makan ubat. Allah kata apa dalam Quran? Bukalah. Nanti mu dah sihat, mu puasalah. Tapi tak dapatlah puasa Ramadan. Qadalah. Manja tak tuan-tuan? Manja. Manja tuan-tuan. Kita dengan Allah ni sebenarnya manja. Allah manjakan kita. Tapi kita tak melihat perkara itu sebagai satu kasih sayang Allah. Sebab itu di akhirat tak ada tolak ansur. Sebab dalam dunia ni Allah dah manjakan kita. Allah dah sayang kita. Tiba-tiba kita buat jahat juga. Kita degil juga. Kita tak nak jadi orang baik juga. Maka di akhirat kau kena masuk kat neraka. Tapi ada tak kasih sayang Allah lagi? Ada tuan-tuan. Kita belajar tafsir kan? Sifat rahim ini khusus untuk orang yang beriman. Sayang lagi Tuhan dengan kita. Selagi engkau diiman, besok engkau keluar neraka, masuklah syurga. Allah sayang lagi tuan-tuan. Tapi kalau engkau kufur dengan aku, engkau syirikkan aku, tak ada peluang dah nak masuk syurga. Kau dah tak beriman, ketika itu engkau dah tak boleh masuk syurga. Sebab sifat rahim Allah Ta'ala ini khusus untuk hambanya yang mukmin di akhirat. Maka orang yang fasik, orang yang dimasukkan dalam neraka, tapi dia masih ada iman, Allah tetap keluarkan dan bagi peluang masuk syurga. Sayangnya Allah kat kita. Macam mana kita tak menangis tuan-tuan bila sebut nama dia? Bila kenangkan Allah, bila memikirkan tentang kebesaran Allah, macam mana tak jatuh air mata kita? Barulah kita jadi orang yang bersyukur dengan Allah. Maka kita nak buat baik aja. Ketika kita jatuh kepada kejahatan, ketika itu kita mula rasa salah. Ya Allah, minta maaflah, aku tak kuat. Ya Allah, minta ampunlah, aku tak mampu. Nampak? Macam tu. Seronok tuan-tuan dengan Tuhan ni. Kan? Seronok. Ya. Baik. 8. Dan demikian lagi tiadalah sah menelik kepada maka seseorang yang tadbir hawa nafsunya dan tiada menelik ia kepada akhirnya, setengahnya daripada tiada syukur ia nikmat akal itu. Allah, bila kita melihat kepada akhirat, tanda tidak syukur dengan nikmat akal. Banyak silap kita dengan Tuhan tuan-tuan. Banyak salah kita dengan Allah sebenarnya. Tapi Allah ni sayang kita. Allah sayang kita. Kita selalu melihat perkara-perkara yang baik. Kita terlupa perkara yang tak baik. Selalulah tengok benda-benda yang tak baik dalam diri kita. InsyaAllah tuan-tuan. Macam kadang-kadang kita tengok anak kita ni tak baik. Jangan kita putus asa tuan-tuan. Tempat dia tetap anak kita. Berdoa terus dengan Allah. Terus doa dengan Allah. Sebab kita tak tahu, mungkin anak yang sekarang ni dia tak baik. Ketika kita tua besok, dia yang jaga kita. Kita tak tahu apa takdir Allah. Kalau tahu senang. Sebab tak tahu. Terus doakan dia. Terus doakan. Jangan kita benci dia. Sebab dia tetap anak kita. Macam tu kat seorang anak, kalau ayah buat salah, jangan benci ayah tu. Sebab dia tetap ayah kita. Doakan dia.
Ya. Dia tetap ayah kita. Sejahat mana pun ibu kita, dia tetap ibu kita. Ya. Dia tetap ibu kita. Ya. Dia yang pernah lahirkan kita. Ya. Baik. Kita doakan dia. Doakan terus. Mana tahu. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi kata, doakan orang lain itu, maka doa itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Jadi kalau doa kita tak makbul, Nabi bagi jalan. Apa jalan dia? Jalan dia doakan orang. Kita doa dah lama dah tuan-tuan, tak makbul. Nabi bagi jalan. Apa jalan dia? Doakan orang. Kerana doa itu kita akan dapat seperti mana kita mendoakan orang itu. Tak ada kurang pun, kata Nabi. Tak ada kurang pun, satu pun. Kita doa tak makbul. Maka ambil satu jalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakan orang lain. Kita masalah kita tak selesai, doakan orang lain. Ya Allah, selesaikan masalah abang aku. Ya Allah, selesaikan masalah mak dan ayah aku. Ya Allah, selesaikan masalah adik-adik aku. Maka Allah akan selesaikan masalah kita. Doakan orang lain. Baik. Dan demikian lagi, tiadalah sakhaf, yakni takut kepada Allah Ta'ala seseorang itu, melainkan meninggalkan ia tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Tak terjadi takut selagi diikut nafsu dia. Sebab orang yang takut, maka orang ini dia meninggalkan akan tadbir diri dia. Dia tak ikut nafsu amarah dia. Siapa orang takut, tuan-tuan? Bila dia tak dapat buat baik, dia takut. Bila dia tak boleh meninggalkan kejahatan, dia takut. Buat baik ni, tuan-tuan, jangan kita letakkan buat baik ni pada semayang saja. Saya selalu cakap ni, jangan fokus pada hablum minallah je, tuan-tuan. Fokus kepada hablum minallah, bawa kepada hablum minan. Kita ni tak mampu semayang malam banyak-banyak. Betul tak, tuan-tuan? Tak mampu. Apa yang kita boleh buat baik? Kita boleh tolong orang. Itu buat baik. Kita boleh buat baik dengan anak-anak kita. Yang ni kebaikan. Kita boleh buat baik dengan isteri kita. Ini kebaikan. Kita boleh buat baik dengan mak ayah kita. Ini kebaikan. Kita tak mampu nak semayang macam orang lain. Ada orang yang diberikan kekuatan ibadat, semayang malam. Kita tak mampu. Tapi kita mampu buat baik. Kita mampu buat baik dengan tubuh badan kita. Buat baik, tuan-tuan. Macam mana nak buat baik? Nabi pesan kat kita, ada duri dekat tengah jalan, berhenti ambil. Itu pun kebaikan. Ada orang dia mampu dengan harta dia. Ada orang dia mampu dengan tenaga dia. Ada orang dia mampu dengan tubuh badan dia. Buat baik. Maka kebaikan ini akan menghapuskan kejahatan. Jadi macam mana nak hilangkan jahat? Buat baik. Kan ada Allah tunjuk kita dalam Quran. Kalau saya salah baca ayat ni, tolong betul tak? Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Macam mana nak hapuskan jahat? Buat baik. Kalau nak hilangkan orang jahat, kita semua jadi orang baik. Ada tak? Karena nak hilangkan kejahatan diri, perbanyakkan buat baik. Banyakkan buat baik. Buat baik. Saya tak boleh tinggal jahat. Tak boleh tinggal jahat, maka buatlah banyak kebaikan. Buat banyak kebaikan.
Saya tak mampu buat baik. Tak mampu buat baik, maka tinggalkan kejahatan. Jangan buat baik pun tak mampu, jahat pun tak mampu tinggal. Ini bala, tuan-tuan. Ya, kita kena kurangkan kejahatan. Macam tu. Ya. Itu apa, tahun ni lah, tuan-tuan. Saya sebenarnya dah lama, berapa tahun dulu pun macam tu juga. Tapi tahun ni kerap sangat. Saya lepas kuliah abang jumpa, Ustaz, saya minta maaf. Ustaz, saya minta maaf. Baru ni, tuan-tuan, orang datang jumpa saya juga lepas kuliah. Pegang tangan saya. Air mata duduk berenang. Saya minta maaf, ya Ustaz. Saya diam je, tuan-tuan. Ustaz, cakaplah, saya maafkan awak. Ustaz, saya minta maaf tau. Bila dia 2-3 kali dia cakap macam tu, saya kata, alah bang, saya dah maafkan semua orang dari dulu. Saya tak tanya pun apa salah dia. Akhir sekali bila saya nak balik, dia jumpa lagi saya, tuan-tuan. Ustaz, saya betul-betul minta maaf. Saya dulu pernah kata Ustaz. Dia tak kata mulut, tuan-tuan, tapi dia kata di tangan. Nampak tak? Saya cakap ni bang, bukan abang aja. Semua orang yang kata saya telah maafkan dari dulu lagi. Saya tak simpan dalam hati saya. Sebab apa? Sebab Nabi kata memberi maaf kepada orang yang tak minta maaf ni satu benda yang baik. Kita nak jadi orang hebat, berilah kemaafan kepada orang yang tidak mahu meminta kemaafan kepada kita. Nak jadi orang hebat. Orang tak minta maaf lagi, kita dah maafkan. Ni orang hebat. Orang tak minta lagi, kita telah memberi sebelum ia meminta. Ini orang hebat. Ya. Ya. Orang kerja dengan kita, tuan-tuan, peluh dia tak kering lagi, tapi kita dah berikan gaji sebelum peluhnya kering. Maksudnya apa? Sebelum dia berhajat, kita dah selesaikan dulu. Ini orang hebat. Kita tak, saya tak maafkan sampai akhirat. Aduh, tuan-tuan, kalau kita cakap saya tak maafkan sampai akhirat, ada tak orang lain akan cakap macam tu dengan kita? Ke kita tak pernah buat salah langsung? Macam Nabi Muhammad. Orang lain pun dia tak akan maafkan kita sampai akhirat, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita maafkan semua orang, dan ada orang yang kita buat salah masa hidup kita, dia juga kita berharap dengan Allah, dia buat benda yang sama macam kita buat. Tak nak ke, tuan-tuan? Kita maafkan semua salah orang sebelum orang itu meminta maaf, dan kita berharap orang yang pernah kita buat salah dulu, dia pun berbuat macam kita buat. Sebab ini dipanggil apa? Barakah daripada amalan. Mudah-mudahan dengan barakah ini, barakah yang aku buat ini, aku pun dapat seperti mana perkara yang telah aku buat kepada orang Islam yang lain. Ya, tuan-tuan, dosa kita dengan orang banyak, tuan-tuan. Kita kata orang, kita ni kan. Cuba kita buat dulu. Ya? Kita buat dulu. Selalu mana-mana ya, kita minta maaf, kita maafkan dulu. Ya, maaf. Jangan tunggu orang minta maaf. Ya, kita maafkan dulu. Insya-Allah kita harap dengan Allah, mudah-mudahan kesalahan yang aku pernah buat pada orang lain, lalu Allah maafkan juga, dan orang tu buat perkara yang sama atas aku. Ya tak? Selesai tak? Selesai dekat akhirat. Besok kita terkejut, orang ni dah maafkan aku. Alhamdulillah. Ya. Baik. Saya kena rajin tengok jam, tuan-tuan, sebab sekarang Isyak ni cepat. Ingat dulu pukul 9 baru kita berhenti. Tak boleh lah kalau 9 jadi 1 jam setengah. Ya. Baik.
Kita mengaji ni nak minta rahmat Allah aja tuan-tuan. Kita minta rahmat. Kerana orang yang khauf itu, orang yang takut dengan Allah itu, berhadapan hatinya kepada Allah. Ini orang yang takut dengan Allah. Hati ini sentiasa berhadap kepada Allah. Hati dia sentiasa ingat, dia tak lupa. Dia meletakkan Allah itu di hadapan dalam segala perkara. Dalam hal dunia, Allah tu depan dulu, bukan dunia dulu. Dalam hal apa-apa pun, dia letak Allah itu di depan dulu. Allah suka tak? Apa yang aku buat ni, Allah redha tak? Dia letak Allah dulu. Baru urusan dunianya, baru urusan dengan makhluknya, Allah dulu. Kenapa kena buat macam tu, Ustaz? Ayat ni selalu saya ulang-ulang. Orang takut yang sentiasa hatinya menghadap kepada Allah. Allah janji kat dia apa? Allah selesaikan masalah dia. Allah luaskan rezeki dia. Tuan-tuan, kalau nak tenang, duduk tempat ni. Kalau nak hidup tenang, kurang masalah, masalah tak jadi masalah, duduk tempat ni. Ini bukan saya cakap, tuan-tuan, yang cakap ni Allah. Allah sebut dalam Quran macam tu kan? Siapa takut Allah selesai masalah dia, dunia akhirat. Allah mudahkan urusan dia, Allah bagi jalan keluar, dunia akhirat. Tak tenang, tuan-tuan. Masalah tak jadi masalah. Kemudian Allah janji kat kita, rezekinya luas, barakah. Kalau nak hidup tenang, duduk tempat ni. Macam mana, Ustaz? Kena bersungguh-sungguh. Kena duduk tempat takwa, hidup tenang. Kalau nak berkat rezeki, tenang. Nah, ini tuan-tuan, orang cerita dengan kita, Ustaz, tahun depan inflasi sifar. Ekonomi kita jatuh teruk, Ustaz. Jatuh teruk macam mana, Ustaz? Dia kata. Saya kata, saya tak fikir pun, tuan-tuan. Sebab saya tak kerja. Kerja tak, niaga tak, apa tak. Hidup saya macam ni, tuan-tuan, daripada dulu. Tak ada fikir. Tak fikir apa, tuan-tuan? Bulan 1 tak sampai lagi, kita dah susah hati, betul tak? Orang berniaga susah hati, orang tu susah hati. Bulan 1 tak sampai lagi, benda tak jadi lagi, betul tak? Ni jangan main-main. Ada tak jalan penyelesaian dia? Ada tak? Ada kan jalan penyelesaian dia? Apa dia jalan penyelesaian, tuan-tuan? Takwa. Tuan-tuan balik ni buka Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 78. Allah kata apa? Aku jadikan kau daripada tak ada kepada ada. Bila kau lapar, Allah bagi makan kan? Bila kau sakit, yang sembuhkan Allah pujuk kita, tuan-tuan. Pujuk kita. Allah pujuk kita. Baca surah Asy-Syu'ara. Saya baca ayat tu, tuan-tuan, menitik air mata saya. Jatuh air mata saya, tuan-tuan. Saya baca ayat tu, nangis saya. Tersesak saya nangis. Saya cakap dengan diri saya, baiknya Allah. Baiknya Allah. Baiknya Allah. Sampai saya cakap dengan diri saya. Tersesak saya, tuan-tuan, nangis. Baca ayat tu. Jadi nak selesai masalah, takwa. Nak barakah rezeki, nak barakah takwa. Apa takwa? Kalau kita tinggal benda baik, kita mula rasa takut.
Bila kita berbuat kejahatan, kita mula takut, tuan-tuan. Bukan tinggalkan kejahatan takut, buat jahat takut. Rasa takut. Dapat tak rasa takut ni, tuan-tuan? Bila kita kata orang rasa takut, bila kita maki orang rasa takut, bila kita rasa sombong takut, bila rasa ujub takut. Dapat tak yang tu? Kalau tak dapat, berusaha, tuan-tuan. Berusaha. Bila kita bergaduh adik-beradik takut. Kalau tak dapat lagi, tuan-tuan, berusaha untuk jadi orang yang takutkan Allah. Orang yang takutkan Allah, hatinya sentiasa berhadap kepada Allah. Dia takkan lupa Allah. Allah sebutkan, orang yang ingat Allah, hatinya tenang. Kalau kau ingat aku ingat engkau. Hai, seronoknya macam tu, tuan-tuan. Allah sentiasa ingat kita. Allah sentiasa pandang kita. Jadi macam mana orang yang sentiasa dipandang Allah boleh susah, tuan-tuan? Hatinya boleh susah, hidupnya boleh susah. Sebab sentiasa dalam pandangan rahmat Allah. Seronoklah. Baik. Jadi orang yang takut tu, kata musannif, orang yang hatinya hadap kepada Allah dan istarah kepada tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala baginya dengan sempurna. Diserah semua dengan Allah Ta'ala. Dia tak ikut pun nafsu dia. Dia tak ikut pun kehendak dirinya. Dia mengikut kehendak Allah dalam apa semua amalan. Kalau aku buat ni pada Allah, setuju tak? Jadi nak melihat pada Allah setuju tak setuju, melihat kepada syarak. Melihat pada syariat. Ya, agamanya kena tak? Agama tak kena. Maknanya Allah tak redha. Senang tak? Senang. Maka betapa sahau seseorang yang penuh pada hatinya tadbir dan ikhtiar pada dunia. Macam mana orang yang takut kepada Allah tapi hatinya masih terikat dengan dunia ni tadi. Hati dia terikat. Janganlah hati kita terikat sangat. Selalu kan saya sebut dalam diri kita. Saya sebut nasihatkan diri saya. Dunia tak salah. Jangan sampai dunia ini mengheret kita kepada neraka Allah. Orang bergaduh sekarang pasal dunia, tuan-tuan. Pasal tanah. Tak? Pasal harta. Padahal tak ada apa pun, tuan-tuan. Jadi asbab tanah ni, kita jadi putus saudara. Asbab tanah je pun, tuan-tuan. Saya pesan dengan keluarga saya, tuan-tuan. Menantu saya, adik-adik ipar saya. Mereka dah lalu benda ni. Isu dia tak ada isu apa, tuan-tuan. Faraid tak betul je. Maka saya kata apa? Lepaskan. Sebab Allah akan ganti tanah-tanah kalian di jannah Allah. Saya kata pilihlah. Dalam dunia ini kita dikhianati dengan tanah yang kita akan tinggalkan. Jika kamu boleh melepaskan tanah itu atas asbab supaya kamu tidak memutuskan akan silah ini, maka Allah akan ganti dengan tanah-tanah kalian di dalam jannah Allah. Maka pilihlah. Yalah bang, insya-Allah saya tak ada tanah dah. Tak apalah bang. Setakat 10 ekar, 5 ekar apa ada. Tuan-tuan, kita bergaduh tapi umur kita dah 69 tahun. Macam mana? Kita bergaduh ni. Tapi umur kita dah 69 tahun, tuan-tuan. Biarlah. Kita bergaduh masa muka, maki-memaki, kan? Ya Allah, gantikanlah apa yang dikhianati itu dengan gantian di dalam jannah engkau besok dekat akhir. Aku pun nak balik dah. Aku pun nak mati dah, ya Allah. Maka biarlah menjadikan apa yang aku lepaskan ini sebagai gantian aku untuk mendapat tempat aku di dalam syurga.
Syurga. Senang ke susah tuan-tuan nak lepas tu? Susah kan? Sebab kita nampak harga dunia. Tapi kalau kita nampak harga akhirat, kalau memang hak kita, tetap dah dapat. Tapi kalau bukan hak kita balaslah macam mana? Dapat tak tuan-tuan? Tetap kita dikhianati. Maka berbuat baiklah kepada orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Baik. Maka kita akan berada di tempat yang baik besok di yaumul akhirah. Tapi nak buat macam tu susah. Kena ada hati yang baik. Hati kena ada hati yang baik. Hati yang menghadap kepada Allah. Ya. InsyaAllah Allah ganti tuan-tuan. Allah ganti yang insya-Allah. Ya, pujuk hati kita. Pujuk hati kita. Ya. Baik tuan-tuan. Setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya. Maka kita harap Allah sentiasa bagi hidayah dan taufik atas kita. Allah pimpin kita dalam amalan kita, dalam hidup kita tuan-tuan, insya-Allah. Ya. Terima kasih kepada para takbir surau Padamidin, ya. Bagi laluan sekali lagi. Hari-hari Rabu sepatutnya saya hari Sabtu. Ya. Terima kasih kepada Takiyuddin semualah. Ya. Yang seluruh raja tuankuasa surau lah. Ya. Saya nak sebut nama satu-satu saya tak ingat, tapi muka saya ingat. Muka saya ingat, nama saya tak ingat. Saya pun dah banyak lupa dah tuan-tuan. Banyak lupa. Ya. Tapi alhamdulillah, Quran saya tak lupa, hadis saya tak lupa, tapi hal dunia ni saya lupa tuan-tuan. Banyak sangat lupa. Cuma saya pujuk je diri saya. Alah, dah nak balik saya kata. Saya pujuk macam tu ya tuan-tuan. Orang nak balik memang dunia yang dia nak ditinggalkan dia lupa. Tempat yang paling dekat itu dia akan ingat. Tapi tempat yang dia dah nak tinggal jauh dia makin lupa. Ni penyakit saya sekarang. Lupa je. Sampai pernah satu hari nama adik saya lupa tuan-tuan. Nangis je. Saya sampai sakit kepala saya fikirkan siapa nama dia. Sampai saya tanya, nama kau siapa? Saya kata. Nangis dia. Takkan abang lupa nama saya bang? Tapi saya pujuk diri saya. Orang nak balik. Orang dah nak balik. Orang dah dekat liang lahat. Dia lupa benda yang semakin jauh dengan dia. Semakin hampir dengan dia akan ingat. Dia mula. Tuan-tuan pun dah lalu kat itu. Kalau dah lalu, kita sama-sama nak balik ni. Sama-sama lah kita dah nak balik. Nanti kita jumpa kat sana insya-Allah. Kan doa orang tahlil apa? Ya Allah, kurniakan kepada arwah ini raudatam min riyadil jannah. Kita nak dalam alam barzah kita ada taman daripada taman syurga. Bolehlah kita main. Tuan-tuan datang jumpa saya datang jumpa tuan-tuan. Seronok. Ya. Kita harap. Kita harap dengan Allah. Harapan kita kena ada dengan Allah. Ya. Jadi tuan-tuan insya-Allah akhir kalam, tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga saya, isi anak-anak, semualah. Mudah-mudahan kami jadi orang baik, mati dalam keadaan yang baik dan hidup selepas mati kami baik. Dan saya doakan tuan-tuan pun macam itu juga insya-Allah. Ya. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, pimpinlah kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berilah sentiasalah berikan hidayah dan taufik atas kami, atas perkataan kami, atas perbuatan kami. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang sentiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Kau maha baik atas kami ya Allah, atas kami, keluarga kami, kehidupan kami. Ya Allah, Kau amat baik dengan anak-anak kami, dengan cucu kami, menantu kami dan keluarga kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang tahu membalas akan kebaikan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan hati-hati kami sentiasa terikat kepada Engkau dan terikat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kuatkan iman dan Islam kami, Ya Allah. Kuatkan iman Islam anak dan isteri kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang tak tinggal salat, Ya Arhamar Rahimin. Sehinggalah kami tutup mata menghadap Engkau, Ya Allah. Ya Allah, jadikan anak dan isteri kami orang yang tak meninggalkan salat, Ya Allah. Tolonglah mereka, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah anak-anak kami, Ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم